Okey. In the first place, tahu tak Singapura adalah Malaysia dulu? Tahu, adik-adik tahu? Ha. Singapura jadi Malaysia bila? 19 bila? Tu pembentukan Malaysia saya cakap tadi tu. Pembentukan Malaysia dia gabung ni. Digabungkan Malaya. Tanah Melayu ni. Digabungkan itu, dia gabungkan Sabah, digabungkan Sarawak, digabungkan Singapura. Gabung semua jadi Malaysia. Malaysia ni apa dia? Apa maksud nama Malaysia ni? Melayu dekat Asia. Ha? Melayu dekat Asia. Orang Melayu di pulau-pulau Sia ni, rumpun Melayu. Itu nama dia Malaysia. Indonesia itu, Indonesia bermaksud Indonesos. Nesos bermaksud gugusan pulau-pulau di Indo. Indo itu apa? Di Lautan Hindi. Itu Indonesia, Indonesos. Malaysia, ini konsep Malaysia, perkataan Malaysia dah ada lama dah. Tahun 1800 dah ada dah. Orang Perancis yang namakan Malaysia. Malaysia. Maksudnya Malay di pulau. Sia tu maksud rumpun. Rumpun Melayu di kawasan ini, di rumpun itu. Itulah Malaysia. So diorang tubuhkan Malaysia itu. Okey. Tubuh Malaysia gabungkan Sabah, Sarawak. Sabah dan Sarawak merdeka pada tarikh itu apabila digabungkan. Sebelum itu dia duduk sebagai tanah jajahan British. Dia masih dijajah oleh British sampai 15 September 1963. Hari 16 September 63 dia masuk. Singapura pun sama. Tapi kenapa Brunei dia kata keluar dari Malaysia? Brunei tak keluar dari Malaysia. Brunei tak pernah masuk Malaysia. Brunei tak pernah masuk Malaysia, bukan keluar dari Malaysia. Memang ada cadangan Brunei nak masuk sekali, tapi Brunei apa Brunei tak masuk? Memang dah runding lah ni peringkat akhir, tapi dia tarik diri sampai akhir. Last minute sebab apa? Sebab dia kata kami kaya. Yang kedua, kami tidak boleh mengikut giliran yang di-Pertuan Agong. Sebab kami paling kaya dan kami paling senior. Sebab Brunei itu dia menguasai Sarawak tu. Brunei itu, Kesultanan Brunei itu dia menguasai Sarawak. Jadi dia kata kami ni lebih senior. Macam mana kami nak digilirkan? Lepas tu dia adalah penentangan dalam negara dia oleh A.M. Azhari nama dia, Parti Rakyat Brunei tu. Okey, ada penentangan dalaman itu semua. Ada peranan Indonesia. Itu panjang lagi cerita dia tu. Tapi Brunei akhirnya tarik diri. Memang dia tidak keluar Malaysia. Tapi Singapura keluar Malaysia tahun 65. Ya. 2 tahun selepas ditubuhkan dia duduk dalam Malaysia, kemudian dibawa keluar Malaysia. Kenapa? Sebabnya banyak. Sebabnya banyak. Tapi saya kata memang keadaan pada waktu itu Tunku Abdul Rahman ketika bincang dalam parlimen dia kata kena lepaskan Singapura dulu. Kalau tidak 50 tahun lagi kita akan bergaduh. Ada sebab. Kita akan bergaduh dalam Malaysia. Sebab itu ada orang kata Tunku jual Pulau Pinang, Tunku jual Singapura pada orang Cina, dia orang kata. Saya tak setujulah perkataan tu. Sebab tesis master saya memang mengkaji tentang Malaysia. Mengkaji tentang peristiwa konfrontasi Malaysia Indonesia. Daripada penubuhan Malaysia sampailah tanda tangan perjanjian aman. So saya kata tak boleh tuduh orang macam itu. Keadaan waktu itu terpaksa. Kalau tidak lagi teruk. Tahun 69 kita berlaku peristiwa 13 Mei. Kalau Singapura ada di dalam Malaysia lain cerita. Lain cerita. Lain keadaannya. So ada sebabnya. Tapi disebabkan itu saya kata berlaku ada sebab ketidakseimbangan ekonomi dan ketidakseimbangan kaum menyebabkan Singapura dan itu Lee Kuan Yew Perdana Menteri Singapura dan Perdana Menteri Malaya dia tidak sebulu. Sebab Lee Kuan Yew dia rasa dia lebih pandai. Dia Cambridge, dia Oxford. Tapi dia memang orang pandai lah, dia memang orang hebat. Dia kata dia tak boleh duduk di bawah Tunku ni yang dia melihat kurang pandai daripada dia. Dia keluar. Tak tahu bila dia Singapura keluar je daripada hari pertama dia keluar daripada Malaysia. Dia masuk bergabung jadi Malaysia September lah. September 1963. Ogos, Julai ke Ogos lah 65 dia keluar dari Malaysia. Tapi hari pertama selepas dia keluar Malaysia dia kontak siapa? Agak-agak dia kontak siapa? Yang pertama dia kontak luar negara. Pemimpin siapa agak-agak? Pemimpin mana? Israel. Israel. Kenapa dia kontak Israel? Maksud tahun 1965. Okey. Sebabnya macam ni.
Dia nakkan Israel punya nasihat. Bagaimana engkau bangsa Israel Yahudi boleh hidup di tengah-tengah bangsa Arab, tengah-tengah umat Islam, di keliling laut Lebanon, di keliling Jordan, Mesir, segala benda. Engkau boleh hidup di sana dan engkau menguasai mereka. What is the strategy? Kami duduk sebagai orang majoriti orang Cina, duduk dikelilingi orang Melayu. Brunei, Singapura, Brunei, Tanah Melayu, Jakarta, Sumatera di sini, di Apit semua ni. Samalah keadaannya macam mana si Israel di sana. Keliling tu adalah Muslim. Ada orang cakap, dia kata bangsa Israel ni, kalau orang Arab pergi buang air kat sana ramai-ramai tenggelam dia orang. Buang air kecil kat sana ramai-ramai, bangsa Arab tu tenggelam dia orang kat sana. Nak membandingkan jumlah mereka tu. Macam itulah di sini, di Singapura. Sebab tu dia kontak sana untuk kami nak belajar strategi pertahanan macam mana. Nak belajar strategi pertahanan. Dan sampai hari ini Singapura punya hubungan yang sangat baik dengan Israel. Sangat baik dengan Israel. Tu kena tahu. Singapura tidak pernah menganggap kita sebagai sebahagian daripada sejarah dia. Singapura, saya ada masa saya duduk di Australia dulu, ada kawan seorang, kawan budak Singapura lah. Lepas tu dia bilang cakap dengan saya, dia kata bang, dia kata selama ini memang kami diajar orang Malaysia semua jahat. Dia budak Melayu Singapura lah. Kami memang diajar, memang diasuh Malaysia ni jahat, dia kata. Tapi bila dah kawan dengan orang Malaysia, dia kata memang kawan kita orang ni semua. Dia kata, baru saya tahu apa benda yang saya belajar tu semua begitu sebenarnya. Kami diajar gitu. Dan kita orang tidak pernah didedahkan bahawa kami inilah sebahagian daripada Malaysia. Sebahagian dari Malaysia. Dia nak jadi terasing, memang dia sendiri gitu, Singapura. Sejarah. Dan dia ajar benda ini bukan dalam mata pelajaran matematik, bukan dalam mata pelajaran fizik, bukan dalam geografi. Dia ajar benda ni dalam mata pelajaran apa? Yang untuk menaikkan bangsa tadi tu, Singapura tu. Dalam mata pelajaran apa dia ajar? Sejarah lah. Dia nak mengatakan kami bangsa Singapura ni kuat. Tak ada kaitan dengan Malaysia. Okey? Malaysia ni musuh kami. Nak meraihkan patriotism dia, nationalism dia. Mata pelajaran sejarah lah. Bukan fizik, kimia, sains, matematik, bukan. Mata pelajaran sejarah. Sebab itu saya kata pentingnya sejarah. Nak naikkan jati diri kita, nak naikkan kecintaan kepada bangsa, kepada negara. Saya kata tadi, entiti negara tu. Sejarah. Tetap belajar tentang cintakan negara dalam sains, ada tak? Eksperimen ni kita lepas buat, kita akan cintakan negara. Ada? Tak ada. Tapi sejarah. Okey. So okey, soalan selesai. Satu lagi. Satu lagi. Ini ya, betul ni. Ibu pilih ya. Ini kosong. Adakah salah satu salatin terpesong daripada sejarah Melayu? Okey, saya jawab ringkas yang ni. Dia kata, andai kata Presiden US menghina agung atau buat pernyataan yang boleh menimbulkan kemarahan rakyat Malaysia, adakah beliau boleh didakwa atau boleh mengambil tindakan kerana US ialah kuasa besar dunia? Ini sebenarnya memang kita marah lah kalau dia kata apa-apa pada yang agung, tapi kita tak boleh ambil tindakan apa-apa pada dia. Kita boleh serang, jadi bawang Rangers je lah. Kita boleh jadi bawang Rangers je. Tapi dalam undang-undang antarabangsa tak boleh buat apa-apa. Okey, tak boleh buat apa-apa. Adakah Sulalatus Salatin terpesong daripada sejarah Melayu? Sulalatus Salatin itu adalah namanya sejarah Melayu. Sulalatus Salatin itu adalah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu namanya sejarah Melayu. Dalam bahasa Inggeris The Malay Annals. Nama dia. Tapi adakah dia represent the whole Malays? Tidak, dia tidak. Dia diangkat sebagai mahal karya agung bangsa Melayu, yang ditulis pada tahun lebih kurang abad ke-17 lah. Ya, abad ke-17. Dalam itu dia menceritakan tentang keadaan sosial masyarakat Melayu. Tapi kebenaran, dia bukan kebenaran yang mutlak. Itu saya nak beritahu. Dia banyak bercerita tentang orang Melayu, tapi dia bukan satu kitab muktabar, bukan. Bukan satu kitab yang semua dia cakap betul. Dia banyak exaggeration. Exaggeration maksudnya membesar-besarkan, berlebih-lebihan, sampai ada masuk unsur tahyul, khurafat, apa semua. Adik-adik di sekolah agama saya beritahu lah, ada unsur-unsur itu yang bertentangan dengan Islam. Ada di situ. Tebal nak baca ni. Jenuh setahun baru habis kalau baca ni. Ya, betul sedih. Jadi itulah dia sejarah bangsa Melayu. Khususnya dalam
kesusasteraan Melayu. Dia nak melambangkan kesusasteraan Melayu. Ada sebab kenapa dia tulis. Ada sebab kenapa dia tulis keadaan semua, tapi kita tak sempat nak buat benda tu. Ya, kenapa? Okey. Boleh. Lagi. Saya bersedia. Cuma saya tak tahu bersedia ke tidak. Sebab nanti kan pukul 12 nak ke sana. Okey. Ada. Kita tak boleh baca semua soalan. Kalau ada siapa dari floor yang satu nak tanya. Saya kata tanya tadi, kalau ada nak tanya boleh tanya. Saya bersedia. Satu soalan last. Ada dulu. Syakira. Ada nak tanya Syakira? Jangan malu-malu. Okey, kalau tak ada soalan tak ada. Tak ada, saya habiskan sikit je. Saya rumuskan 5 minit. Tapi saya rumuskan 5 minit ni yang pertama saya nak bagi tahu, saya kata sejarah ni dia kena minat untuk belajar apabila kita tahu kaitan dia hari ini dengan masa lepas. Kalau kita belajar sejarah tu sebagai benda yang mati saja, benda yang jumut, kita takkan minat sejarah. Mesti kena kait dengan hari ini. Apa benda yang saya cerita tadi semua saya kait tak dengan hari ini. Perkembangan hari ini. Kita kena itu. Sejarah tak ada jalan lain, mesti kena baca. Minat membaca mesti kena timbul sendiri. Apa ayat Quran pertama yang tu? Oh, hebatlah kau, memang belajar agama kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Bacalah, tapi orbit dia mesti percaya tauhid tu. Kena ada. Okey. Siapa yang SPM sini? Jadi saya itulah saya kata saya ucapkan selamat berjaya semua SPM. Nak berjaya, saya nak bagi tahu 6 bulan saja lagi. Nak habis the whole life is gonna over in 6 months. 6 bulan lagi takkan tamat. SPM adalah yang paling penting dalam hidup. Sebab dia akan menentu. Tapi dia bukan penamat hidup. Kena berjaya. Kena tahu ni. SPM saya bukan cemerlang SPM. Saya lepas exam SPM saya menangis depan abang saya. Sebab saya tu urusan SPM saya. Tapi Allah bagi rezeki untuk pergi STPM. Lepas tu lama lah saya menganggur, saya buat kerja macam-macam. Saya sambung belajar, jadi pelajar selepas 7 tahun 6 tahun. Selepas habis STPM baru saya masuk belajar. Sebab itu walaupun saya dengan Cikgu Azizi ni umur ni beza, belah tahun kami punya beza. Tapi kami junior. Sebab saya masuk universiti lambat. Gitu. Tapi saya masuk sebab apa? Saya ada keazaman untuk nak belajar ilmu tu. Okey. Saya nak bagi tahu tips ringkas je, boleh tuan-tuan. Tips ringkas untuk berjaya. Ini mengenai pengalaman saya. Mungkin motivator lain boleh bagi tahu, tapi saya bagi tahu dengan pengalaman saya. Yang pertama yang ada ibu bapa. Ini satu trend hari ini, dia tak hormat dengan mak bapak. Dia rasa dia belajar lebih sikit je dia mula besar kepala. Ingat tu. Jangan sekali-kali pernah melawan ibu dengan bapa sebab doa mereka yang paling utama. Doa mereka. Saya sampai hari ni, saya bapa saya tak ada tapi mak saya ada. Sampai hari ini walaupun saya nak datang ceramah ni, saya telefon mak saya di kampung, saya kata nak mula ceramah sekejap lagi. Mak saya kata okey, boleh tu. Dah. Rasa lega tak? Saya masih lagi buat benda itu. Sebab restu tu penting. Berkat doa mak itu. Yang penting doa mak. Saya dapat belajar disebabkan doa ibu saya dan keazaman saya lah. Kita mesti kena ada usaha kan. Doa saya tak jadi. Okey, yang itu untuk yang ada parents, alhamdulillah. Yang kedua, tapi itulah cikgu, geng-geng sekolah agama ni dia memang dah tahu benda-benda ni. Cuma saya ceritakan dari segi pengalaman saya. Kalau nak berjaya mesti tahajud. Mesti tahajud. Saya bukanlah orang yang baik, bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Tapi pengalaman saya buat PhD 4 tahun di Australia. Saya bukan pandai, tak pandai bahasa Inggeris pun. Tapi di Australia 4 tahun kena menulis dalam bahasa Inggeris. Nak mengadap semua benda bahasa Inggeris. Dan bukan tulis sikit-sikit, 400 muka surat kena tulis. A4 tu 400 muka surat kena tulis dalam bahasa Inggeris dan kena present. Setiap kali bila saya buntu, saya akan kembali rasa macam tak apa, Allah ada kan, Allah ada. Tahajud memanglah kadang-kadang kita akan lara lah kan, leka bila senang sikit je tak payahlah, relax ni elok je. Tapi bila tiba-tiba supervisor saya kan, profesor saya tolak, dia kata ini kau kena repair lagi ni, tak betul, tak sampai standard lagi. Balik rasa termenung lah, balik Malaysia macam ni gitu. Saya pernah intermediate of PhD tu, saya rasa saya nak balik, saya nak tinggalkan PhD tu balik sebab susah, tak boleh nak buat. Isteri saya pujuk saya, dia kata buatlah, dia kata buatlah, balik ni malu kita, dia kata. Tapi saya kata okey, rupanya saya tak buat tahajud, tinggal tahajud. Sebab bila kita senang kita lupa Tuhan kan. Bila kita susah kita cari Tuhan. Tapi kalau kita susah cari Tuhan pun,
Tak salah. Sebab Tuhan memang untuk kita cari. Dan kalau kita tak minta dengan Allah, kita nak minta dengan siapa? Betul tak? Jangan malu. Memang perasaan malu dengan Allah tu ada, tapi kalau kita tidak meminta daripada Allah, nak minta pada siapa? Manusia tak boleh bagi. Manusia tak boleh bagi. Pada satu ketika manusia akan lepas tangan, tapi yang takkan lepas tangan Allah saja. Buat tahajud. Seriously saya kata tahajud akan mengubah hidup. Tahajud akan mengubah. Ni saya nak bagi tahu ni nak exam ni. Lepas exam pun buatlah, bagus je kan. Tapi nak exam, kalau nak berjaya tidak ada jalan lain. Yang pertama, doa ibu bapa. Melainkan belajar tu wajib lah. Tapi belajar tu saya tak guna. Dia mesti ada faktor-faktor luaran. Itulah dia doa. Tahajud. Istighfar. Banyakkan istighfar. Jangan kira berapa lah, tapi banyakkan. Astaghfirullah. 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 Banyakkan itu. Itu aja. Bila-bila teringat je istighfar. Teringat je istighfar. Istighfar dia meluaskan rezeki. Istighfar dia meluaskan rezeki. Okey. Lepas tu satu benda yang saya amat last ni buat semua ni. Benda ni kita bukannya waktu untuk main gadget tak berkurang dengan buat benda ni, saya. Tahajud buat pukul 5 pagi, sejam sebelum subuh. Kan? Bangun 5 suku pun tak apa, sempat buat 4 rakaat tu, 2 lepas tu witir 1 rakaat. Selesai dah. Takkanlah untuk 50 tahun lagi untuk hidup tak boleh nak korbankan 6 bulan ni. 45 minit tidur tu tak boleh nak korbankan. Buat. Lepas tu istighfar tu, sedekah kan. Sedekah tenaga. Tak ada duit sekarang kan, tak bekerja. Sedekah tenaga, sedekah ilmu kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tanya, jangan kemur, jangan kedekut. Tak? Sentiasa berfikir untuk memudahkan kerja orang lain supaya Allah mudahkan kerja kita. Exactly. Ini betul-betul saya dah mengalami benda ini. Saya duduk di Australia, saya memudahkan kerja-kerja orang yang ada di Malaysia yang minta pada saya bekal-bekal belajar saya lah, apa semua akan tanya. Kami nak buat assignment ni. Padahal saya tak ada kaitan dengan dia orang. Tapi saya akan carikan artikel, bagi pada dia, akan bagi link itu, link ini. Orang-orang yang datang dari Malaysia pergi ke Australia tak ada rumah, saya panggil duduk rumah saya. Saya panggil duduk rumah saya kata duduklah, ada satu bilik kosong. Kalau dia orang bagi duit, saya ambil. Dia orang tak bagi duit, saya tak minta. Okey, tak minta. Saya memudahkan, tapi Allah mudahkan kerja saya. 3 tahun setengah PhD saya siap. Orang lain sampai 5 tahun ada. Yang balik tak boleh nak buat PhD pun ada. Okey. So benda ini simple. Simple. Ada kena keluar duit tak tadi? Yang saya cakap. Tak ada keluar duit pun. Okey. Seminggu 2 kali buat tahajud. Yang penting buatlah. Minta betul-betul. Aku nak berjaya, aku nak berjaya. Lepas tu ibu apa? InsyaAllah saya dalam tempoh 5 tahun semua akan berjaya buat benda ni. Sebab apa yang kita ada bukan disebabkan kita. Sebab di luar sana ada satu kuasa yang lebih berkuasa daripada kita. Kalau semua itu berlaku kerana kita aja, kerana kita saja, usaha kita aja, takkan dapat apa-apa. Saya tahulah 15 tahun dulu saya siapa. Saya menganggur. Tu saya kata saya cakap dengan tuan mentua, saya pernah duduk Bahau, saya pernah duduk Johor. Waktu itu semua saya penganggur. Penganggur biasa. Tak ada kerja pun, tak ada orang nak bagi saya kerja sebab saya tak ada apa-apa. Tapi azam itu ada. Bila dapat belajar, dapat alhamdulillah, dapat rezeki. Sebab berkat doa ibu tadi dan usaha kita dapat. Ini yang kita teruskan. Sampai PhD saya belajar free. Ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Sampai bila pergi Australia, pergi mana-mana luar negara, semua ditanggung. Dengan anak isteri sekali. Sebab apa? Buat benda tu je. Saya tak keluar duit. Allah bagi kepada kita rezeki. So kalau adik-adik nak berjaya, itu je. Itulah prasyarat dia. Belajar dan buat 2-3 benda ni. Kita jumpa di universiti nanti, InsyaAllah. Okay? Baik, saya ucapkan inilah banyak-banyak terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk bersama-sama dalam sesi perkongsian ilmu tentang kemerdekaan dan juga sedikit motivasi lah. Saya memang di mana-mana saya pergi pun saya akan beritahu juga benda ni sikit sebab pengalaman saya sendiri. Okey? Ini selamat berjaya, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.